arhamar rahimin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang bersama kita untuk kuliah duha bagi tadabbur surah Al-Baqarah, yang berusaha Puan Rosni Hadi Mansur bersama dengan tim Gemanur Iman dan yang dirahmati para pencinta ilmu yang telah pun mengimarahkan kuliah duha. Mudah-mudahan pada pagi ini kita terus merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, berkati dan kurniakan kita dengan limpahan kefahaman ilmu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Jadi bagi memberkati kuliah, sama-samalah kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nazri untuk pagi ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu. Selamat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga dan para sahabat baginda. Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-68. Ustaz ya, 68 nombor 9. 68. 68 insya-Allah. Jadi silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ayat yang ke-67. 68. Dan kita tengok bagaimana bermulanya, bagaimana Allah terangkan sifat Yahudi yang ketiga, iaitu sangat banyak tanya. Sangat banyak tanya. So sebenarnya pada ayat 67, arahan tu dah jelas. Arahan tu sudah sangat jelas. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkanmu untuk menyembelih lembu betina. Dan lagi satu sudut tentang sembelih-sembelih ni. Sembelih-sembelih ni. Sebab ini generasi baru. Generasi baru. Katalah ini generasi apa? Generasi Z, generasi milenial, generasi Y. Yang semakin banyak tanya. Yang semakin banyak tanya. Perasan tak Allah menggunakan kalimah perkataan tazbahu yang sebelum ni pernah digunakan perkataan yang sama untuk membayangkan betapa perit seksanya kehidupan nenek moyang mereka sewaktu di bawah pemerintahan Firaun. Apa Firaun buat pada mak bapak mereka, pada atuk nenek mereka? Sembelih anak lelaki. Sembelih anak lelaki, dan Allah menggunakan perkataan yang sama, tazbahu. Tazbahu, sembelih. Boleh je Allah guna perkataan lain bagi maksud tujuan sembelih ni. Tapi Allah guna perkataan yang sama. Nak bagi tahu bahawa Firaun dulu
pernah menghina korang sampai tak boleh nak bertindak balas. Sekarang korang masih lagi nak buat perbuatan yang hina ni setelah Allah selamatkan kau dan kau menyembah. Anggap itu keramat dan ini keramat. So Allah arahkan sembelih lembu betina. Arahan yang sangat jelas. Tapi kerana banyak bertanya sehingga kan perkara yang asalnya senang menjadi sesak. Asalnya mudah menjadi susah. Apa mereka kata? Qalu. So qalu bukan satu orang bercakap. Mereka ramai-ramai bercakap. So seperti yang pernah diterangkan sebelum ni, Yahudi ini terbahagi kepada Bani Israel, terbahagi pada 12 puak. Setiap puak dia ada 3 orang elders. So dia ada 72 kepala untuk buat keputusan. Bila sebut qalu, tu melibatkan 72 orang. 72 kepala yang mewakili 12 kaum Bani Israel. 12 pecahan Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbak. Mereka berkata, tanya pada Tuhanmu, berdoalah pada Tuhanmu. Ud'u lana, doa untuk kami pada Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Ud'u lana rabbak. Yubayyin lana mahi. Supaya Tuhan terangkan pada kami bagaimana sifat lembu tu. Dia suruh Nabi Musa berdoa pada Tuhan, tolong jelaskan buat kami. Yubayyin lana, jelaskan buat kami lembu tu sifatnya macam mana? Mahi. Lembu tu macam mana? Lembu jenis apa? Kami tahu. Ia ni merujuk pada lembu betina tu. Kami tahu. Tapi boleh describe lagi tak? Dia surah Allah yang describe untuk dia. Dia surah Allah yang describe untuk dia. Dan Nabi Musa jawab, qala, Allah berfirman, innahu yaqulu, sesungguhnya dia berkata. Nabi Musa kata, qala, Nabi Musa kata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman. Tuan-puan, adakah Nabi Musa boleh simply bercakap dengan Allah waktu itu? Adakah Nabi Musa simply boleh bercakap dengan Allah pada waktu itu? Tidak. Dia ada proses. Nabi Musa perlu naik ke Bukit Tursina, bertemu dengan Allah dan bermunajat. So selain daripada diorang banyak cekadak, banyak tanya, sebenarnya diorang sengaja nak lengah-lengahkan masa. Malah menanggap apa yang mereka nak tu, ini penting. Ini penting. Banyak nak lengah-lengahkan masa. Sedangkan ada perkara lebih besar yang perlu dirisaukan. Iaitu tentang masih merasa keramat pada lembu. Itu yang perlu dirisaukan. Kan macam kita sekarang. Kita terlalu terikat, terbeban dengan protokol. Nak kena susun orang tu dekat sini dan nak kena mesti dekat sini.
Kalau sudu dan garpu tu kena, situlah tempat dia. Betul, perlu ada peraturan. Tapi tak perlulah terlalu rigid. Tak tahu kenapa dia suka nak lengah-lengahkan macam tu. Sebab bukan sekali pertanyaan ni, berkali-kali. Berkali-kali. Lalu bila dah dapat jawapan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina zalik. Kan? Dan ayat yang mereka guna, mereka kata Tuhan kamu, bukan Tuhan kami. Qalu du'u lana rabbak. Doa untuk kami pada Tuhan engkau. Bayangkan adab dan akhlak pada Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu levelnya. Dia tak merasa Allah Subhanahu Wa Taala tu yang perlu diberikan penghormatan tertinggi. Tuhan kamu. Kan seolah-olah macam ini bukan Tuhan kami. Qalu du'u lana rabbak. Oi. Dan yubayyin lana mahi. Mereka nak tahu lembu tu jenis apa dan mereka tanya itu dalam nada mengada-ngada. Kalau orang Sabah kata minta puji. Dan pada dasarnya mereka tak ada niat nak buat pun, nak sembelih pun sebab mula-mula tadi. Apa tanggapan, apa first impression mereka? Main-main kot Musa ni. Orang nak tahu siapa yang membunuh disuruh sembelih lembu. Apa kaitan? Bila dia mula dengan tidak ambil serius, dia akan membawa kepada aktiviti main-main. Tak serius, tak serius dan tak serius. Sebab tu kadang kuliah agama dia tak boleh terlalu lawak, gelak-gelak. Tak, akhirnya nanti orang tak anggap serius. Orang main-main. Orang main-main. Boleh berseluruh, tapi akhirnya nanti orang tak anggap serius. Kan awal lagi dia kata, kau main-main ke Musa? Kau biar betul. So, dia masih lagi pada tanggapan Musa main-main kot. Oh, dia nak main-main, mari kita main-main. Dia tidak menanggap apa yang Nabi Musa sampaikan tu sebagai serius. Gitu. Terlalu banyak bermain. Terlalu banyak bermain. Kan dia kata atattakhiduna huzwa. Apa kau ingat ini benda main-main? Dia tak nampak connection, tak nampak logiknya macam mana kes pembunuhan boleh diselesaikan dengan sembelih. Sembelih lembu. Tuan-puan, golongan liberal juga berfikiran begitu. Islam liberal juga berfikiran begitu. Yang dia kata kita perlu progresif. Kita perlu dinamik. Kan, Quran perlu ditafsir semula. Jangan hanya terikat dengan pendapat ulama terdahulu. Hukum-hukum ni sudah obsolet. Kan itu yang mereka bawa. Malah yang persatuan pendidik tu apa? Persatuan guru-guru, persatuan pendidik. Siapa entah pengurusi dia tu yang pernah buat kenyataan. Apa kaitan solat jemaah asar dengan pembentukan kemenjadian murid? Apa kaitan baca Yasin pagi-pagi dengan solat jemaah duha dengan pembelajaran murid?
Orang Malaysia, orang Melayu, dan terlibat dengan profesion keguruan antara pembuat dasar. Apa beza dengan cara berfikir Yahudi ni? Bila dia tak dapat tak dapat nak connect antara kes pembunuhan dengan sembelih lembu. Tak boleh, dia tak boleh brain. Kita pun, tuan-puan, kita tak nampak connection tu. Tapi sebab kita tahu ini perintah Allah buat. Sebab tu antara cara Allah uji kita adalah dengan datangkan cara penyelesaian yang tak ada kaitan langsung dengan apa yang kita hadapi. Seorang sahabat Nabi mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku banyak hutang. Aku banyak hutang, macam mana nak buat?" Nabi kata, bacalah doa. Baca doa ni, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apa kaitan banyak hutang dengan baca doa? Sepatutnya kalau banyak hutang, untuk settlekan hutang tu, jalan penyelesaiannya, kau pergi pinjam dari Abu Bakar, pinjam dari Abdul Rahman bin Auf, dia kaya. Dia kaya, kau pinjam daripada dia, qardan hasanah, kau settlekan hutang kau. Patutnya macam tu. Kan? Tapi Nabi surah apa? Langsung tak ada kaitan dengan usaha nak kurangkan hutang. Kita, kalau kita berada di situ, what Nabi? Asal? Sebab tu iman itu perlu didahulukan sebelum logik akal. Malah orang-orang liberal, masyarakat liberal Malaysia melihat orang-orang beriman yang nak ikut Quran, nak ikut hadis, nak ikut Quran, nak ikut hadis sebagai inilah bentuk doktrinisasi. Doktrin. Otak mereka sudah dibasuh oleh Quran tu. Sama macam tu cara dia fikir. Dia melihat kita ni macam tu. Sebab terkadang jalan penyelesaian untuk akhirat ni dia berbeza dengan cara kita berfikir tentang dunia. Beza. Gitu. Kan? So, cerita tentang lembu je, tapi kita boleh nampak sedikit sebanyak, bolehlah relate dengan apa yang berlaku dekat Malaysia, kan? Okey. So, yubayyin lana mahi, supaya Allah jelaskan pada kami. So, mereka nak tahu lembu tu jenis apa, dan cara bertanya pun mengada-ngada. Maka kerana mereka telah bertanya, Nabi Musa berdoa pada Allah untuk jelaskan apakah sifat lembu betina itu. So ada yang kata Nabi Musa kena daki Bukit Tur, bercakap dengan Allah setiap kali pertanyaan timbul. Bayangkan Nabi Musa kena buat macam tu. Dan bila Nabi Musa berdoa minta penjelasan, Allah telah jelaskan apakah jenis lembu itu. Well, asalnya dia vast, dia besar. Bila ditanya, Allah akan lebih spesifikkan. Dia mula narrow down. Dia mula narrowing down. Bukan bermaksud Allah susahkan. You ask for it. Maka Allah akan beri syarat. Sebab diorang gatal sangat nak tanya. Allah akan bagi syarat. Asalnya luas. So bila dah tanya, then Allah letak syarat. Sama macam kita lah kan. Bila mak kita suruh, tolong masak nasi.
Nasi yang mana, Mak? Oh, nasi yang mana? Wah, kalau yang buruk kan? Nasi rumah jiran. 7 rumah, engkau ambil 1 pot seorang. Memang punca lah kau, kan? Nasi yang mana kau tanya kan? Tu rumah jiran sebelah tu, minta 3 pot dari dia. Masak nasi rumah jiran. Bukan rumah kita tau. Ni mak telefon jiran, minta. Kau pergi sebelah. Cari pasal. Cari pasal. So, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Musa berkata, Allah kata, lembu betina itu tidak tua sangat. Tidak tua sangat. Kita ni bukan pengembala lembu. Kan? Kalau syarat untuk sembelih korban, lembu tu tidak tua sangat. Mulalah kita mengkaji tentang lembu kan. Mula mengkaji tentang lembu. Lalu lembu yang tua dalam lingkungan 15 tahun umurnya. Tu level tua. Lembu tua tu 15 tahun. So, kena cari lembu yang belum sampai umur 15 tahun. Dan buat kesekian kalinya, Nabi Musa sebut, ini Allah yang nak, bukan dia. Innahu yaqul. Perkataan innahu yaqul, sungguh Allah yang kata begini. Dia nak lembu yang belum tua, yang tak tua. La farid, yang tak tua. Sebelum usia 15 tahun. Wala bikrun, dan tak naklah yang belum matang, belum baligh. Yang tidak muda sangat. Wala bikrun. Wala bikrun. So kita belajar, farid tidak terlalu tua, bikrun tidak terlalu muda. So sebut pasal bikrun ni, tahukah anda sahabat Nabi yang terkenal tu, nama dia ialah Abu Bikr. Abu Bikr. Tapi kita selalu sebut apa? Abu Bakar. Ejaan bahasa Arab, bakafro. Kita jauhikan bakar. Senang kan? Sebenarnya sebutannya Abu Bikr. Bikr ni apa? Kenapa digelar Abu Bikr? Sebab dia kahwinkan anak dia yang muda pada Nabi, Aisyah. Bikr tu bapa kepada anak yang muda. Bikr ni muda. Mestilah ada beza. Bakar tu tak tahu apa maksud. Tapi Bikr, dia muda. Kita ubah sebutan tu sebab senang nak panggil. Dan kita tahulah siapa orangnya kan. Dia tidak berubah panggilan tu tidak mencacatkan, tidak menjadikan makna tu menjadi jelek. Itu okeylah, boleh diterima. So Abu Bikr dengan Abu Bakar. Bikr kerana Aisyah tu muda waktu kahwin dengan Nabi. Muda tak muda pun memang waktu itu budaya masyarakat waktu tu memang kahwin pada usia 8, 9 tahun. Mak saya pun umur 12 tahun, kan? So, wala bikrun, tidak terlalu muda. So, lembu yang muda dalam lingkungan 2 ke 6 tahun. 2 ke 6 tahun. Sebab ada ulama tafsir yang sebut, bikr ni, lembu yang belum pernah melahirkan anak. Bikr ni juga merupakan lembu
yang belum pernah melahirkan anak. Anak dara macam tu, anak dara. So maka kena cari lembu yang dah pernah melahirkan 1 atau 2 ekor anak. Orang anak pula. Ekor anak. La farid wala bikr. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Awanum baina zalik. Awan, pertengahan. Pertengahan. So umur lembu tu dalam lingkungan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. So sekarang dah ada kriteria? Yes, dah ada kriteria. So kalau mereka tidak bertanya, mereka boleh pilih mana-mana lembu. Sama ada lembu tu anak lembu ataupun lembu pencen, boleh pilih. Tapi sebab dia tanya, dia sudah mula spesifik. Ada spesifik range umur. Gitu. Dia bukan anak dara sunti. Dia emak muda. Emak muda. Lembu emak muda. So, ada benda besar sebenarnya bila Allah sebut tentang range usia lembu ni. Tentang konsep wasatiyah, tentang konsep pertengahan. So, ada seorang ulama, nama dia Husain Ibnu Al-Fadl. Dia banyak mengkaji tentang contoh-contoh yang didatangkan dari Quran. Kita kadang bila orang buat contoh, kita terpinga-pinga apa maksud contoh dia tu. Dan terkadang juga bila baca contoh-contoh dalam Quran ini, kita tak capai, cara kita berfikir tu tak sampai. Jadi ada ulama yang dia habiskan usia dia memikirkan, mengkaji apa maksud contoh dalam Quran ni. So antaranya Syekh ni lah, Hasan Ibnul Fadl. Hasan Ibnul Fadl. Dia kata, bila Allah datangkan ayat macam ni, umur lembu tu, sebenarnya dia menepati kehendak khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Itu pepatah, bukan hadis Nabi. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Dan dia kata, dalam Quran ini, dia jumpa 4 tempat. 4 tempat yang Allah sebut tentang tengah-tengah ni. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kan tengah-tengah? Tengah-tengah. So pertama, la faridu wa la bikrun awanum baina zalik. Kat sini. Kemudian dijumpa lagi pada surah Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang membelanjakan harta, dia tidak boros dan tidak kedekut, tidak berlebihan, tidak kikir, wa kana baina zalika qawama, dan dia berada di tengah-tengah antara yang demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, suratul Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di leher, tak nak buat apa-apa. Atau jangan kamu terlalu menghulur bantuan, apa yang orang nak buat je. Kerana kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Dan itu bukan berkaitan dengan harta. Itu berkaitan dengan apa? Kalau orang minta tolong, minta bantuan, jangan terlalu kedekut tak nak bagi sampai tangan letak dekat sini. Tangan letak dekat sini. Tolonglah sikit. Tak nak lah. Jangan macam tu. Atau asal sebelum orang minta tolong terus buat, jangan. Kita kena berada di tengah-tengah.
Kelak kamu akan menyesal sebab tak tolong, atau kamu akan jadi, kalau orang Brunei kata ulun. Ulun ni apa? Orang suruhan. Disuruh je. Orang takkan hargai. Orang takkan hargai. Ya, kita perlu rajin, kita perlu ringan tulang. Tapi jangan sampai dipijak. Jangan sampai dipijak. Jangan terlalu lurus bendul. Macam tu. Wala tabsutha wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Dia kata jangan kamu keraskan suaramu dalam solat. Ini solat dijerit-jerit. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, jangan keraskan suara macam tu. Jangan pula terlalu perlahan. Cari jalan tengah-tengah antara kedua tu. So Allah lazim datangkan ayat-ayat yang berada di tengah-tengah ni. Sebab Allah suka kita buat perkara tu berpada-pada. Berada di tengah-tengah. Gitu. 4 kali diulang konsep pertengahan. Konsep pertengahan. So, faf'alu ma tu'marun. Musa pun kata, buatlah apa yang diperintahkan. Maksudnya, dah, jangan banyak tanya, buat segera. Faf'alu ma tu'marun. Faf'al, amar, fi'il amar. Ma tu'marun, apa yang diperintahkan. So, buat apa yang telah diperintahkan padanya, pada kamu. Buat dengan segera. So, dekat sini ada unsur kesegeraan. Buat segera. Asalnya, Allah beri mereka, arahkan mereka sembelih lembu betina sahaja. Sekarang, sudah ditetapkan umur sebab mereka bertanya. Jika tidak, mereka bebas untuk sembelih apa sahaja bentuk lembu betina. So, dengan kata lain, Nabi Musa beri amaran. Cukuplah, jangan tanya lagi. Buat je. Tengok punya Nabi Musa concern. Cukuplah, tak payah tanya lagi. Buat je. Fafa'alu ma tu'marun. Buat je. So, perkataan faf'alu, dia bermaksud satu perbuatan yang tak perlu fikir banyak. Kita pernah jumpa perkataan fa'ala dan amala. Fi'il dan amal. Itu fagala kan. Macam mana ejaan? La dan amala. Fa'ala. Yes, macam tu lah lebih kurang. Dengan amala. Kedua-duanya bermaksud buat. Fa'ala buat, amal pun buat juga. Beza dia ialah, kalau amala, perbuatan tu dia perlu perancangan, perlu melibatkan fikir, otak, dan dia ada sequence. Dia ada turutan. Amalah. Macam solat. Kan melibatkan otak, melibatkan perkataan, melibatkan perbuatan atau amal. Macam kita buat audit. Audit jabatan. Tu amal. Kita ada standard dia, ada dia punya syarat-syarat dia, apa yang nak diaudit, ada plan.
Tapi fa'ala tak ada. Fa'ala tak ada tu semua. Fa'ala ni contohnya kita berjalan. Jalan kaki. Pernah tuan-puan fikirkan waktu berjalan tu, kejap lepas ni kaki kiri kan, lepas tu kaki kanan. Ini kiri pula, lepas tu kanan. Ni kiri, ni kanan. Pernah? Tak ada. Dia bergerak sendiri. Tak perlu fikir. Jalan-jalan lah. Lari-lari lah. Lompat-lompat. Goyang. Tak payah fikir. Ni nak goyang berapa kali? 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Dia macam mana goyang dia? Tak perlu fikir. So arahan dari Nabi Musa, fa'alu. Buat je. Tak payah fikir. Buat je. Fa'ala ni tanpa perlu dirancang. Buat je. Tak payah fikir. Jenis perbuatan yang bukan susah pun. Sekarang ni masih senang. Cuma cari lembu betina. Umurnya pertengahan. Kalau asal tadi, cari lembu betina je. Tapi sekarang sudah kena cari yang pertengahan umurnya. Pun masih dikira senang. Dan arahan ni dilakukan sepatutnya mereka terus buat pada waktu itu. Tapi mereka masih lagi nak bertanya. Inilah perangai buruk bangsa Yahudi dahulu. Sebab ayat seterusnya diterangkan apakah lagi soalan mereka. Apa pengajaran bagi kita? Bila dah ada arahan, buat je. Jangan berdolak dalih. Tanya itu, tanya ini. Jangan kata, saya nak faham dulu sebab ini suruhan. Saya nak sampai ikhlas dulu sebab buat apa saya solat kalau tak ikhlas. Ada juga yang bila disuruh, dia nak tahu kenapa arahan tu begitu. Kan tak patut kita tanya pada Allah. So akal kita tak mungkin akan dapat faham tujuan benda tu disuruh. Apa hikmahnya? Tak, kita tak mungkin boleh faham. Gitu. So mereka masih tak puas hati, maka hadirlah ayat 69 nak bagi tahu pada kita yang membaca mereka punya perangai ni sampai ke tahap macam mana. Kan mereka masih tak puas hati dengan syarat yang diberikan. Dan dalam masa yang sama mereka nak mempersenda Nabi Musa. Sebab Nabi Musa suruh mereka sembelih lembu. Dia masih lagi terikat. Pemikiran tu masih dianchor pada apa logik sembelih lembu dengan pembunuhan. Masih dianchor begitu. So mereka bertanya lagi. Dan sekarang mereka tanya tentang warna pula. Yes. Kesan daripada jahil ikut emosi, dia akan mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Tapi satu sudut yang kita boleh pandang juga begini. Katalah kita ada 3 orang anak, yang sulung, yang tengah, yang bungsu. Yang bungsu kita suruh dia mop lantai. Yang bungsu kita suruh dia mop lantai. Yang tengah kita suruh dia tolong lap tingkap. Sementara yang sulung, yang tua, kita suruh dia lap meja. Lap meja makan. So, kalau tengok bebanan tugas tu, mana yang paling ringan? Dah tentu lap meja kerja senang kot kan? Kerja senang. Tapi sebab dia sulung, dia tanya pada mak dia, ini je.
Oh, engkau nak lagi? Okey, lepas lap meja, tolong lepas lap meja, tolong bersihkan meja TV pula. Kan, lepas lap meja, bersihkan meja TV. Meja TV? Kan sikit je. Meja. Itu je. Oh, itu je kan. Itu je. Yang tadi dapat 2 kerja, dapat satu kerja lah. Lap tingkap, mop lantai. Sebab dia rasa dia sulung. Aku sulung kot. Mak, I'm sulung. Meja je. Itu sebelah tangan je, Mak. Yahudi, dia ada perasaan kami kaum terhebat kot. Setakat sembelih lembu, ni je. Lagi? Umur dia umur. Warna. Diorang ada benda tu. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia ada benda tu. Dia ada macam sulung tu. Bila diberi kerja mudah, senang sangat. Ini je. Yang lain. Dia nak bagi tahu yang dia juga capable nak buat lah. Berbanding, yes, accent. Berbanding dengan yang lain. Rasa tinggi. Macam tu. Ni bentuk sombong tu. Dia ada dalam hati tu. Gitu. Kalau diberi soalan mudah, kan? Ahli panel dekat forum perdana ke? Diberi soalan mudah, ini je. Tak ada lebih susah. Ini setakat soalan macam ni tidak mencabar saya punya intelektual. Loh. Macam tu. Hello. So, benda yang macam tu ada manusia yang perangai macam tu. So next dia tanya pasal warna pula. Dia kata apa? Qalu du'u lana rabbak. Ai Musa, doa buat kami pada Tuhanmu. Yubayyin lana ma launuha. Tadi soalan dia, soalan ke masih terbuka. Lembu tu bagaimana? Kemudian Allah narrow down kepada umur. So, mereka dah dapat idea. Okey, umur, dia dah sebut umur. Sekarang kami beri soalan lebih spesifik. Warna dia? Ma launuha. Lebih spesifik. So, bila sebut pasal warna ni tuan-puan, semalam saya buat usrah dekat rumah. Lalu bila anak buah tu datang, dia sebelum ni dia bagilah katalog baju bulan bintang tu. Kan baju bulan bintang. Nak pilihlah baju untuk raya. Mula-mula tu adalah idea. Oh, saya nak warna ini. Saya nak kata warna coklat cair. Rupanya tak ada warna coklat cair dalam katalog. Yang ada namanya apa? Champagne. Kemudian ada beach. Kemudian ada apa benda entah, semua tentang coklat dan semua cair. Semua warna coklat dan semua cair. Cuma cairnya tu, dia ada cair dengan oranye, dia ada cair dengan hijau, dia ada cair dengan biru. Dan sekarang Allah bagi tahu warna yang Allah nak. Dan warna yang Allah nak
satu perkataan dua warna. Nah, satu perkataan dua warna. Kau nak warna sangat kan? Tengok warna yang Allah pilih. Warna yang Allah pilih. So Allah kata apa? Qala innahu yaqulu innaha. Qala innahu yaqulu innaha. So bila dia tanya, Nabi Musa terpaksa, Nabi Musa terpaksa naik Bukit Tur, tanya Allah, dan Allah bagi jawapan. Innahu yaqulu innaha baqarah. Sungguh Allah berfirman bahawasanya lembu betina itu. Dan lagi sekali Nabi Musa beri penekanan Allah yang nak, bukan dari dia. Dan kita dah baca berapa ayat yang hampir sama? 2 ayat. 2 ayat, 3 ayat yang hampir sama. Nabi Musa kata Allah berfirman. Allah berfirman. Dekat sini kita tahu, pertama kesabaran Nabi Musa nak melayan mereka ni. Yang kedua betapa amanahnya Nabi Musa. Sanggup ulang-alik turun naik, jumpa dengan Allah, bawa mandat kaum dia. Kan? Itu yang ahli parlimen kita perlu belajar. Amanahnya bila dapat mandat, dapat harapan daripada rakyat, bawa ke parlimen, tolong sebut, tolong bincangkan, tolong perjuangkan. Gitu. So, warna apa yang Allah bentangkan? Allah kata safra. Safra. Safra ni safra ni maksudnya dua warna. Bukan maksud dua warna. Safra ni kalau orang Arab sebut, dia boleh jadi warna kuning, kuning keemasan, dan dia juga bermaksud hitam. Dia bukan combination. Safra ni kuning keemasan dan dia juga bermaksud hitam. Nah, safra tu boleh dimaksudkan dengan kuning, boleh juga bererti hitam. Kuning dan hitam tu disebut safra. So, ada ulama kata, oh dia cari warna hitam. Ada yang kata dia cari warna kuning. Dia boleh jadi warna hitam, boleh jadi warna kuning, safra. Kau nak sangat tanya warna kan? Tu safra. Safra. Dia bukan kuning pekat, kuning keemasan. Safra. Golden. Golden. Dan faqi'un launuha. Faqi'un launuha maksudnya warna tu kena terang dan jelas. Terang dan jelas. Sebab tu dalam dunia lembu dan kelembuan, dunia lembu dan kelembuan, lembu yang cantik warnanya ialah lembu yang kuning dan hitam. Kuning dan hitam. Cuba tuan-puan nanti selepas raya haji nak korban kan? Cuba tengok lembu-lembu tu. Bandingkan lembu yang pelbagai warna. Ada lembu warna biru tak pernah jumpa kan? Kuning, coklat-coklat atau hitam. Itu je warna lembu ni. So sama ada seluruh badannya kuning atau seluruh badannya hitam. Itu yang cantik.
Putih ada putih. Putih ada. So ini hitam keseluruhan, hitam yang pekat, yang dia hitam pekat. Dia bukan jadi color matte terus pudar warna, tak. Lembu ni bila dia hitam, dia akan bersinar. Cantik. Pure black ni cantik. Faqi'ul launuha. Cantik. Warnanya tu terang. Benar-benar hitam. Kita akan nampak kulit dia tu shining. So sama ada kuning, semua kuning, tak ada campur-campur, tak ada. Kuning sepenuhnya, kuning keemasan sepenuhnya, ataupun hitam sepenuhnya. Dan syarat seterusnya tasurrun nazirin. Bab ini yang susah. Tasurrun nazirin. Sedap mata memandang. Maknanya lembu ni cantik. Orang suka tengok sebab tak pernah tengok lembu warna macam tu. Oh, perlu diingat. Mana-mana lembu selepas ni kita nampak cantik, warnanya menawan macam tu, itu bukan lembu keramat. Tak ada kelebihan pun. Allah cuma nak uji mereka. Ini lepas ni, oi, lembu ni cantik. Sama macam surah Baqarah lah. Ni mesti perlu disembah ni. Tu gila. Itu gila. Jangan macam tu. Dan lagi satu bila kata sedap mata memandang, mata siapa yang memandang? Mata Allah. Kalau yang menjaga tu, kalau yang memandang tu penjaga kambing, sampai ke sudah, tak cantik. Sebab bagi dia, kambing lah yang cantik. Mata siapa yang memandang? Tasurrun nazirin. Dan mereka ada berapa orang ketua? 72 ketua. Mata siapa yang memandang sedap? Kambing. Kan? So jangan pula lepas ni kita cari-cari lembu warna kuning, kuning emas ataupun hitam. So sebenarnya sehingga sekarang orang Yahudi masih mencari lembu berwarna kuning keemasan ni. Dan bila mereka tak jumpa, mereka buat secara genetik. Secara genetik. Dia buat klon, dia gabung, dia ubah DNA. Maksudnya ayat ni, dia bukan kata bertanya tu tak elok. Ada pertanyaan yang sangat wajar untuk kita soal. Kan ada beza kalau kita nak mendalami ilmu. Contohnya, macam mana cara nak bayar zakat bila kita mula beli emas dekat mana? Public gold. Apa beza emas 999 dengan emas yang kita pakai untuk perhiasan? Itu memang kita nak dalami. Tapi kalau orang tanya begini, kenapa kena bayar zakat? Itu gila. Itu gila. Kenapa kena bayar zakat? Itu gila. Kalau kita jawab dengan jujur, bayar zakat sebab nak menyucikan, nak membersihkan harta. Apa harta saya selama ni harta haram ke Ustaz? Harta kotor? Kan gila. Layan orang gila ni, kita pun gila. Kenapa kena sucikan? Sebab ada hak orang lain. Kan Allah kata, wa anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkan apa yang direzekikan oleh Allah pada kamu.
Allah beri kita rezeki dan Allah tak kata ini milik kamu semua, tidak. Dalam rezeki Allah beri pada kita, ada portion untuk orang lain. Gitu kan. Tapi tetap nak tanya. Ada bahagian orang lain yang itu yang dia tak faham. Itu maksud menyucikan. Sebab bab perkataan zakat tu sendiri, dia melibatkan petani. Itu nantilah lain kali. So qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Bila mereka dapat jawapan yang kedua tentang warna. Kalau kita dah rasa susah dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjuk pada kita level kejahilan maksima. Level kejahilan maksima ni dia tanya kali ketiga. Ini another level lah. Kalau kita dah surrender, aduh menyesal pula aku tanya macam ni jadinya. Tak, dia tanpa segan silu. Dia tanya buat kali ketiga. Kalau anak sulung tadi, lepas lap meja makan, lap meja TV. Ini je, tolong tukar cadar. Kan? Tolong tukar cadar. Ini je, basuh kain pula. Walhal adik dia senang-senang je. Buat satu kerja dah, settle. Oh, gitu. Kan? Lagi mah? Lagi mah? Oh, lagi. Mak dia bila sebut lagi, tunggu lagi. So, apa nama? Yahudi ni, banyak benda yang kita kena belajar dari dorang. Banyak. Tapi sebab kita ada pandangan skeptik pada Yahudi, maka kebanyakan dari masyarakat Melayu menjauhi dari nak ambil tahu pasal Yahudi. Sebenarnya kita umat akhir zaman ni, kita banyak yang boleh selamatkan diri kerana apa yang mereka pernah buat. Sebab bila kita tahu diorang banyak tanya begini, perangainya macam ni, kita semakin belajar untuk, aku nak tanya perkara yang wajar ditanya sahaja. Kan? Kalau tak aku susah. Satu dalam organisasi, kadang ada betulnya juga, jangan tunjuk yang kau rajin sangat, nanti kau dapat semua kerja. Sebab ketuamu itu bukan macam Nabi. Nabi SAW, dia pandai mengagihkan siapa yang patut buat kerja tu dan siapa yang patut untuk datang membantu. Contohnya dalam satu mesyuarat. Nabi pernah buat mesyuarat ke? Nabi selalu buat mesyuarat. Cuma tidaklah dipanggil mesyuarat. Banyak hadis-hadis Nabi dalam bentuk perbincangan yang kita tak pernah sebut itu sebagai mesyuarat. Kita anggap dia sebagai perbincangan. Tapi rupanya Nabi sedang buat mesyuarat. Contohnya, sewaktu Nabi decide macam mana nak laungkan azan. Macam mana nak panggil orang solat. Bukan laungkan azan, tapi macam mana nak panggil orang solat. Seorang sahabat kata kita bunyikan loceng lah. Seorang lagi kata kita bakar api. Kita bakar api nak tunjukkan waktu solat dah masuk.
Dan seorang lagi kata, kita laungkan azan. Kita laungkan azan. So, dalam perbincangan tu ada berapa pendapat? 3 pendapat. Bunyi kalau ceng, api, dan azan. Maka Nabi kata, okeylah, kita minta Bilal tolong laungkan azan. Sedangkan yang bagi cadangan bukan Bilal. Yang bagi cadangan tu bukan Bilal. Yang bagi cadangan Omar. So Nabi decide, Omar tolong ajar Bilal macam mana nak laungkan azan. Kan selalunya dalam mesyuarat, kita susah nak bagi pandangan. Nak bagi cadangan. Sebab nanti kita yang kena buat. So orang banyak diamkan diri. Tapi cara Nabi suruh Omar, dia yang bagi cadangan. Nabi suruh Omar, kau tolong ajar Bilal macam mana nak laungkan. Bukan Omar buat, tapi Omar dah ada tim. Kerjasama. So beban tu bukan hanya pada diri dia. Kalau dia tak buat, dia salah. Tak. Dia sudah ada tim. Dan in the meantime, Nabi tidak pun lekeh pandangan pendapat pertama dan pandangan pendapat kedua. Nabi tak kata, oh yang bunyi ni, Tocen kau ingat ni gereja. Tak. Nabi tidak komen pun. Malah pendapat yang Nabi terima, Nabi tak juga komen. Nabi tak kata, bagus apa pendapat kau ni, mana belajar? Tak. Nabi cuma nak execute je. Dan Nabi tak komen pendapat yang ditolak, Nabi tak komen pendapat yang diterima. Jauh sangat dengan kita. Jauh. Gitu. So 9:17 saya kembalikan kepada moderator. Mira? Mira? Dia tengah beranak nasi dah tu. Nak minum lah tu. Tengah sedap Ustaz. Terus break. Aduhai. Okeylah. Ibu tutup lah ya. Boleh. Ibu tutup Bu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathiran jaza pada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, AJK Gema Nur Iman dan para jemaah pencinta ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gema Nur Iman pada pagi ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan sebelum berlabuhnya kuliah pagi ini, izinkan Bonda untuk mewar-warkan kuliah pada malam ini, iaitu kita ada selawat Brunei, Malaysia Brunei berselawat. Dijemput semua ya untuk memasuki Google Meet untuk mengimarahkan kuliah kita. Sekali lagi dengan ucapan tinggi-tinggi terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.